Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video kali ini adalah berkenaan dengan subtopik 7.3 iaitu penutupan akaun hasil, akaun belanja dan akaun inventory pada akhir tempoh kewangan. Okey, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 237. Baik, standard pembelajaran kita iaitu yang pertama, menerangkan keperluan penutupan akaun hasil dan juga akaun belanja. So, kita nak tahu kenapa akaun hasil dan akaun belanja perlu ditutup. Okay, kerana ianya merupakan salah satu proses dalam kitaran perakaunan. Yang kedua, menerangkan tata cara menutup akaun. So, kita akan belajar bagaimana cara untuk menutup akaun hasil dan juga akaun belanja dengan cara yang betul. Yang ketiga, menutup akaun hasil dan akaun belanja yang berkaitan untuk dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Okay, selepas kita tutup akaun hasil dan akaun belanja, okay, bagaimana kita nak buat catatan untuk dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Yang keempat, okay, menutup akaun inventory. So, kita akan rekod okay, bagaimana cara untuk kita nak tutup inventory awal dan juga inventory akhir. Okay, dan hubung kaitnya dalam sistem catatan bergu. Okay, yang seterusnya adalah menutup akaun hasil dan akaun belanja untuk dipindahkan ke dalam akaun untung rugi. Okay, kita nak tahu ada juga akaun hasil dan juga akaun belanja yang akan dipindahkan ke dalam untung rugi. Dan yang terakhir adalah menerangkan sebab akaun nyata tidak ditutup pada akhir tempoh kewangan. Penutupan akaun hasil dan akaun belanja juga dikenali sebagai catatan penutup. Baik, catatan penutup merupakan salah satu proses dalam kitaran perakaunan yang mana penutupan akaun ini hendaklah dibuat pada akhir tempoh perakaunan di dalam jurnal am. Jadi, bagi sesebuah perniagaan, sebelum mereka menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi untuk mencari untung bersih ataupun rugi bersih, semua akaun hasil dan juga akaun belanja tersebut hendaklah ditutup. Okey. Baik. Tata cara menutup akaun. Okey, tata cara penutup akaun yang pertama adalah komponen jualan bersih dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Okay, jadi semua akaun yang terlibat dalam jualan bersih, okay, iaitu jualan dengan pulangan jualan, okay, baki tersebut akan dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Yang kedua, komponen kos jualan dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Okay, bila sebut kos jualan, okay, kita ada inventory awal, belian, pulangan belian, okay, kos belanja atas belian, itu adalah komponen bagi kos jualan. Okay, yang ketiga adalah komponen hasil. Okay, hasil akan dipindahkan ke dalam akaun untung rugi. Belanja juga akan dipindahkan ke akaun untung rugi. Dan yang kelima iaitu akaun inventory akan dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Baik, awak rujuk kepada ni format bagi akaun perdagangan dan untung rugi untuk kita mudah faham. Baik, akaun perdagangan dan untung rugi ni adalah gabungan antara akaun perdagangan dan juga akaun untung rugi. Okey, akaun perdagangan, komponen bagi akaun perdagangan adalah jualan dan juga kos jualan. Akaun perdagangan kita nak mencari untung kasar. Jadi, format bagi akaun perdagangan dan untung rugi ni saya boleh bahagikannya kepada dua. Okey, saya buat garis yang berwarna merah ni. Okey. Okey, dia ada dua bahagian. Bahagian yang pertama ini adalah bahagian bagi akaun perdagangan. Okey, bahagian yang kedua adalah akaun untung rugi. Okey, jadi semua item yang ada dalam akaun perdagangan kita akan pindahkannya ke dalam akaun perdagangan. Okey, awak tengok yang pertama ni iaitu komponen yang pertama adalah komponen jualan bersih. Okey, jualan bersih adalah
jualan tolak dengan pulangan jualan. Jadi, akaun jualan dan juga akaun pulangan jualan kita akan pindahkan bakinya ke dalam akaun perdagangan. Yang kedua, komponen yang kedua adalah komponen kos jualan. Komponen kos jualan adalah inventory awal, belian, pulangan belian, angkutan masuk. Angkutan masuk ni yang terdiri daripada ADOI itu kan. Angkutan masuk, duty import, upah, insurans atas belian. Belanja atas belian ini adalah kategorinya adalah kos jualan. Jadi semua akaun ini juga akan dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Satu lagi yang tertinggal kat sini adalah inventory akhir. Inventory akhir juga kita akan pindahkannya ke dalam akaun perdagangan. Manakala bagi komponen untung rugi, iaitu hasil. Hasil adalah komponen yang ketiga dalam apur. So, hasil ini kita akan pindahkannya ke dalam akaun untung rugi. Kita akan catat akaun untung rugi. Manakala belanja, iaitu kadar bayaran, sewa, diskaun diberi, faedah pinjaman, gaji. Ini adalah komponen bagi belanja. Komponen-komponen ini kita akan pindahkan ke dalam akaun untung rugi. Manakala akaun inventory, inventory tadi iaitu inventory awal dan juga inventory akhir itu kita akan pindahkan ke dalam akaun perdagangan. Jadi kata kunci dekat sini, bagaimana cara kita nak menutup akaun ini sebenarnya dia ada dalam apur itu, dalam akaun perdagangan. Komponen yang ada dalam akaun perdagangan kita perlu pindahkannya ke dalam akaun perdagangan. Komponen yang ada dalam untung rugi iaitu hasil dan belanja kita akan pindahkannya ke dalam akaun untung rugi. Baik, seterusnya bagaimana kita nak menutup akaun hasil dan akaun belanja yang dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Bila sebut akaun perdagangan, dalam kepala awak mesti awak dah tahu iaitu akaun perdagangan adalah jualan bersih dan juga kos jualan. Jualan bersih dan juga kos jualan. Contoh, akaun jualan. Diberi March 2 jualan secara tunai RM5,000. Jualan secara tunai tetapi duit itu dimasukkan ke dalam bank RM20,000. Kemudian ada jualan kredit daripada akaun belum terima RM3,000. So bagaimana kita nak tutup akaun jualan ini? Jadi, langkahnya adalah awak kena jumlahkan dahulu. So di sebelah kredit ni kita ada RM5,000 tambah RM2,000 tambah RM3,000. So jumlah dekat sini adalah RM28,000. Sebelah debit tak ada nilai, kosong. Jadi ini adalah angka imbangan kita lah, RM28,000. Jadi di sebelah debit ini kita akan tulis March 31. So kita akan tutup akaun jualan kita pada hujung bulan ni 31 Mac. Butiran dia oleh kerana akaun jualan merupakan komponen yang ada dalam jualan bersih, jadi butirannya kita akan tulis akaun perdagangan. Akaun perdagangan. Amount, nilai dia RM28,000. Boleh? Baik, yang kedua, contoh yang kedua, akaun pulangan jualan. Contohnya 11 Mac, kita ada akaun belum terima. Pelanggan memulangkan barang kepada perniagaan RM190. So kita nak tutup akaun pulangan jualan ni. Di sebelah debit ada RM190. So 190, sebelah kredit tak ada nilai. So ini adalah angka imbangan kita. Jadi March 31 hujung tempoh kita akan tulis akaun perdagangan. Akaun perdagangan RM190. Kenapa kita tulis akaun perdagangan? Kerana akaun pulangan jualan merupakan komponen bagi jualan bersih dan ianya berada di bawah akaun
perdagangan. Okey, macam tu je. Simple je Okay, yang seterusnya Okey, akaun belian. Okey, contoh urus niaga di sebelah debit Mac 20. Okey, perniagaan ada membeli barang niaga secara tunai 3250. Okey, 22 Mac juga belian barang niaga secara tunai tetapi menggunakan akaun bank 14,000. Kemudian 24 Mac, okey, belian secara kredit daripada akaun belum bayar 750. Okey, di sebelah kredit tak ada nilai kan? Okey, jadi bagaimana kita nak tutup akaun belian? Okey, jadi kita jumlahkan semua nilai yang ada di sebelah debit 3250 tambah 14,000 tambah 750. Jadi jumlahnya adalah 18,000. So 18,000 ni adalah angka imbangan untuk akaun belian. Okey. Jadi tarikh Mac 31 butiran kita akan tulis akaun perdagangan. Okey, akaun perdagangan jumlah dia adalah 18,000. Baik, kenapa akaun perdagangan? Kerana belian merupakan komponen bagi kos jualan Kos jualan, komponen bagi kos jualan kita akan pindahkannya ke dalam akaun perdagangan. Okey, seterusnya akaun pulangan belian. Okey, ada pulangan belian, kita beli barang niaga secara kredit, kemudian kita pulangkan semula kepada pembekal. Okey. Jadi kita akan kreditkan pulangan belian. Okey, so kita jumlahkan sebelah kredit 140, sebelah debit 140, tarikh Mac 31, butiran kita akan tulis akaun perdagangan juga. Okey, kenapa akaun perdagangan? Kerana pulangan belian merupakan komponen bagi kos jualan. Okey. Baik, seterusnya akaun angkutan masuk. Okey, Mac 26 perniagaan ada membuat pembayaran secara tunai untuk belanja angkutan masuk sebanyak 120. So kita tutup akaun angkutan masuk. Okey, kita jumlahkan 120. Okey, kredit pun sama 120 angka imbangan kita. Jadi tarikh tutup Mac 31 butiran kita akan tulis akaun perdagangan juga. Okey, kenapa akaun perdagangan? Akaun perdagangan kerana angkutan masuk merupakan belanja atas belian. So belanja atas belian merupakan komponen bagi kos jualan Selain daripada angkutan masuk, akaun-akaun yang terlibat adalah ADUI itu. ADUI. I itu adalah angkutan masuk, D duty import ataupun cukai atas belian, U adalah upah atas belian, I adalah insurans insurans atas belian. Okey, so kalau awak jumpa akaun-akaun ini, okey, kita juga akan tutup akaun tersebut dan bawa bakinya ke akaun perdagangan. Seterusnya adalah penutupan akaun inventory. Okey, inventory kita ada dua, iaitu inventory awal dan juga inventory akhir. Inventory awal adalah barang niaga yang tidak habis dijual pada tempoh perakaunan yang lepas. Okay. Manakala inventory akhir adalah barang niaga yang tidak habis dijual pada akhir tempoh perakaunan semasa. Jadi bagi inventory awal, akaun inventory awal kita akan tutup dan kita akan pindahkan ke dalam akaun perdagangan. Manakala inventory akhir, kita akan rekod dalam akaun inventory. Kemudian, nilai inventory akhir itu juga kita akan bawa ke dalam akaun perdagangan. Okey, ini adalah contoh akaun inventory. Jadi kalau awak lihat kepada contoh akaun inventory, diandaikan pada awal tempoh perakaunan, iaitu pada 1 April 2015, inventory awal kita adalah sebanyak 1,600. April 1, 1,600. Kemudian pada akhir tempoh perakaunan adalah 31 Mac 2016. Baki ini kita akan bawa ke dalam akaun perdagangan.
So kita akan tulis pada butiran di sebelah kredit akaun perdagangan 1,600. Okey, bagaimana pula dengan inventory akhir? Okey, pada akhir tempoh perakaunan. Okey, contohnya perniagaan telah membuat penilaian terhadap inventory akhir dan jumlah inventory akhir tersebut adalah sebanyak 2,800. So 2,800 itu kita akan rekodkannya di sebelah debit. So kita akan rekod di sebelah debit 2,800. Butirannya kita akan tulis akaun perdagangan. Okay, kerana nilai ini akan kita bawa ke dalam akaun perdagangan. Kemudian di sebelah kredit pada 31 Mac kita akan tulis baki HB 2,800. Kenapa baki HB 2,800? Kerana baki HB ini merupakan inventory akhir bagi tempoh perakaunan dan apabila kita bawa baki tersebut kepada tempoh perakaunan yang seterusnya kepada 1 Mei, okay, contohnya 1 Mei, baki BB kita 2,800, so baki BB ini automatik dia akan jadi inventory awal. Okay, jadi apa yang awak perlu tahu dekat sini adalah inventory awal dan juga inventory akhir, kedua-dua nilai tersebut kita mesti bawa ke dalam akaun perdagangan. Okay, boleh? Seterusnya kita akan tengok pula akaun hasil dan juga akaun belanja yang akan dipindahkan ke dalam akaun untung rugi. Okay, jadi ada dua komponen akaun yang terlibat dekat sini iaitu hasil. Okay, contohnya komisen diterima, sewa diterima, faedah atas simpanan dan juga diskaun diterima. Okay, belanja adalah gaji, contoh iklan, angkutan keluar, kadar bayaran, faedah atas pinjaman, insurans, belanja am, sewa dibayar, komisen dibayar dan juga diskaun diberi. Okey, jadi hasil dan juga belanja ini merupakan hasil ataupun pendapatan dan juga perbelanjaan kepada perniagaan yang tidak terlibat secara langsung dalam barang niaga. Okey, contoh. Okey, contoh akaun diskaun diberi. Diskaun diberi merupakan akaun belanja. So belanja merupakan komponen bagi untung rugi. Okey, jadi bagaimana kita nak rekod, kita nak tutup akaun diskaun diberi ni. Okey, contoh Mac 17 kita ada ABT sebanyak 60. Kita terima diskaun, kita beri diskaun kepada pelanggan kita 60. Jadi kita nak tutup akaun tersebut. So kita akan jumlahkannya di sebelah debit ini 60. Okey, sebelah kredit tak ada nilai. So ini adalah angka imbangan kita. Okey, jadi kita tutup akaun kita. Contohnya pada Mac 31. Okey, butiran kita akan tulis akaun untung rugi. Okey, akaun untung rugi sebanyak 60. Kenapa akaun untung rugi bukannya akaun perdagangan? Kerana diskaun diberi merupakan komponen bagi belanja. Okey, belanja kita akan tulis akaun untung rugi. Okey, contoh yang kedua, akaun diskaun diterima. Diskaun diterima merupakan akaun hasil. Okey, jadi contoh di sebelah kredit Mac 31. Okey, kita ada menerima diskaun daripada pembekal sebanyak 75 di sebelah kredit. Jadi jumlahkannya 75. Okey, di sebelah debit, okey, tak ada nilai. So angka timbangan kita adalah 75. Okey, tarikh kita Mac 31. Butiran kita akan tulis akaun untung rugi. Okey, lagi sekali. Kenapa kita tulis akaun untung rugi? Kerana diskaun diterima merupakan komponen bagi hasil dan hasil ianya berada di bawah untung rugi. Okey, contoh yang seterusnya, akaun sewa. Okey, so sewa, okay, dekat sini sewa ini adalah belanja. Okey, kalau sewa merupakan hasil, dia akan tulis sewa diterima. Kalau sewa saja dia akan jadi belanja. Okey. Jadi sama, cara yang sama. So 1250, kredit 1250. Okey, tarikh tempoh perakaunan Mac 31, butiran kita akan tulis untung rugi. Okey, untung rugi.
1250. Kenapa untung rugi? Kerana sewa merupakan komponen bagi hasil. Okey, commission. Okey, contoh commission adalah hasil Commission kita penerimaan hasil. Okey, contoh 7 Mac kita terima commission secara tunai 200. Kemudian 20 hari bulan kita terima commission. Okey, tapi dimasukkan ke dalam bank 328. So jumlahnya adalah 528. 528 timbangan kita tarikh Mac 31 butiran kita akan tulis akaun untung rugi. Okey, lagi kenapa akaun untung rugi? Kerana commission merupakan komponen bagi hasil. Hasil ianya berada di bawah untung rugi. Okey, yang last sekali akaun insurans. Insurans merupakan akaun belanja. Okey, contoh Mac 9 perniagaan ada membayar insurans secara tunai 370. So, jumlahnya adalah 370. Timbangan kita. Okey, sebelah kredit Mac 31 kita akan tulis akaun untung rugi. Okey, kenapa akaun untung rugi? Kerana belanja merupakan komponen bagi insurans merupakan komponen bagi belanja dan belanja ianya berada di bawah untung rugi. Baik, bagi akaun nyata, akaun nyata iaitu akaun aset, akaun liability dan akaun modal tidak perlu ditutup pada akhir tempoh perakaunan kerana baki akhir pada tempoh perakaunan perlu dibawa ke tempoh perakaunan yang akan datang. Okey, dia beza dengan akaun hasil dan juga akaun belanja tadi. Okey, kenapa akaun hasil dan juga akaun belanja ni kita mesti tutup akaun tersebut dan kita bawa ke dalam akaun perdagangan ataupun ke dalam akaun untung rugi? Kerana bagi akaun hasil dan juga akaun belanja, perniagaan perlu memastikan supaya baki-baki dalam akaun tersebut adalah sifar. Ataupun kosong bagi setiap bulan. Kerana untuk tempoh perakaunan yang seterusnya, hasil dan juga belanja hanyalah dikira berdasarkan kepada tempoh perakaunan pada masa itu sahaja. Kalau hasil dan juga belanja dia jadi prabayar ataupun belum bayar, hasil belum terima ataupun hasil belum terperoleh, itu adalah bukan akaun hasil dan belanja. Itu dia dah jadi akaun aset dan juga akaun liability. Jadi baki-baki pada akaun tersebut kita masih lagi ada baki BB-nya kerana baki itu dibawa kepada tempoh perakaunan yang seterusnya. Jadi bagi akaun nyata ini, baki-baki awal bagi tempoh perakaunan itu juga dikenali sebagai catatan pembukaan. Contoh ini adalah akaun perabot. Akaun perabot. Andai kata akaun perabot Januari 1 baki BB, baki awal tempoh perakaunan adalah 5,000. Contoh 5,000. Kemudian pada 5 Ogos perniagaan ada membeli perabot. So modal bertambah sebanyak 2,000. Bukan. Perniagaan membawa masuk perabot ke dalam perniagaan. Jadi 5 Ogos modal bertambah sebanyak 2,000. Kemudian pada 8 Ogos perniagaan ada membeli perabot daripada kedai perabot secara kredit. So 3,500. Jadi jumlah akaun perabot adalah 10,500. 10,500 angka imbangan. Pada 31 Disember, kita tak akan bawa baki ini 10,500 ke dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Kita akan tulis baki HB kerana angka ini kita akan bawa kepada tempoh perakaunan yang seterusnya. Iaitu pada tahun hadapan 2017 Januari 1 dia akan jadi baki BB 10,500. Jadi ingat. Akaun nyata, akaun nyata ni adalah asset, liability dan juga equity. Kalau awak ingat balik, asset, liability dan equity hanya ada dalam penyata kedudukan
kewangan kan. So akaun ini kita tidak perlu tutup akaun tersebut. Okay, kita hanya perlu cari baki HB dan kita bawa nilainya kepada tahun yang berikutnya. Akaun perabot ini dia akan tutup sekiranya mungkin perniagaan menjual perabot, dia membuat pelupusan dan sebagainya. Barulah akaun perabot ini kita tutup. Okay, selagi tiada pelupusan, selagi tiada jual aset tersebut, okay, akaun perabot ini, akaun aset ini dia masih lagi ada dan kita akan terus bawa kepada tempoh perakaunan yang seterusnya. Okay, boleh? Baik, jadi itu sahaja video saya untuk kali ini. Okay, jika ada sebarang persoalan, awak boleh PM personal dengan cikgu dan cikgu akan bantu awak. Okay, sekian sahaja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.